أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saudara-saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita masih lagi dalam surah An-Najm. Kita akan mulai baca ayat yang ke-9 pada surah An-Najm. Yang ke-19, maaf, ayat yang ke-19 pada surah An-Najm. Ayat yang ke-19 pada surah An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Sadaqallahul azim. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca daripada suratul Najm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya selaku amal yang saleh dan menjadikannya sebagai pimpinan kepada kita semua, menjadi obat pada segala penyakit dan seterusnya menjadi harta kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa harta ni ada tiga. Pertama harta benda, yang kedua harta intelek, yang ketiga harta rohani. Jadi Quran ada juga apa-apa amal ibadat yang lain ni termasuk dalam senarai harta rohani, harta yang kekal abadi untuk dunia dan juga akhirat. Malah harta rohani, malah harta jasmani atau harta benda, harta intelek kita kena urus molek biar jadi semuanya jadi harta rohani belaka. Mana perlu dirohanikan supaya harta tu kekal, boleh kita guna daripada dunia sampai ke akhirat. Bukan setakat harta tu boleh guna untuk dunia saja. Jadi Quran ini merupakan satu sumber kekayaan, satu sumber kekayaan kita semua, dan kita kena baca Quran ini sepanjang hayat. Di antara amalan yang paling disukai oleh Allah ialah orang itu baca Quran tak putus-putus. Habis baca sampailah dia habis umur. Itulah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena buat wirid, kena baca Quran ni sampai bila-bila. Jangan duk tunggu nak mati baru nak baca Quran. Kalau dah mati barulah bergaduh nak baca Quran. Itu perangai Melayu dia panggil. Perangai orang Melayu ni nanti nak mati barulah bergaduh nak cari Quran. Jadi seolah-olah Quran ni untuk orang mati ya. Sebenarnya Quran ni diturun untuk orang hidup, untuk diguna dalam hidup, diguna untuk cara hidup, perjuangan hidup, dan semua sekali untuk hidup. Kemudian nak baca lepas mati itu tak ada masalah. Cuma jangan siapa kau pergi kat orang panggil mati baru bergaduh. Baru nak bergaduh baca Quran, nak bergaduh. Bapa tak bergaduh sebelum mati? Supaya juga dengan mengatik.
Mengatik mati barulah bergaduh nak mengatik. Agama cadangkan supaya bergaduh sebelum mati. Nah, yang keduanya pula la ilaha illallah gaduh mengatik itu, hak jom mati sendiri itu pun dia kena sama hidup dia dengan la ilaha illallah. Kalau hak mati itu sendiri hidup dengan tidak la ilaha illallah, tidak menjadikan hidupnya sebagai, tidak menjadikan la ilaha illallah sebagai dasar hidup dia, dasar perjuangan dia, cara hidup dia, dia tak, orang panggil tak makan siku la ilaha illallah, dia pakai mengatik dia, tak makan siku. Hak jom mengatik la ilaha illallah, hak mati tak tahulah ke mana. Orang panggil tak makan siku. Jadi la ilaha illallah ni kita kena mengatik sebelum mati, dan sampai akhir hayat kita, akhir dengan la ilaha illallah. Apa tu baru jalan. Nah, jadi yang nak rakyatnya kena bersungguh sebelum mati. Nah, lepas mati itu lewat apa dah lah. Ada yang nak tolong doa tu lain hal lah. Tapi kita sebagai peribadi ni kena bersungguh belum mati. Quran ni pun kena baca sebelum mati. Habis baca, khatam baca. Itulah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah An-Najmi merupakan satu surah yang mengajar kita tentang hakikat Islam itu sendiri. Islam ni merupakan agama Allah. Agama Allah di mana Islam ni setua aja dengan alam ini, insan, harta benda semua sekali satu tuai saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi kita tengok Jibril. Nabi kita terima wahyu daripada Allah. Nabi kita tengok Jibril. Nabi kita tengok apa nama tu alam ghaib. Nabi kita tengok Sidratul Muntaha. Nabi kita tengok syurga. Dan tengok tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagian besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Allah. Nah, ya Allah ni kerajaan. Allah ni pihak pemerintah, pihak berkuasa. Allah ni segala-galanya. Jadi orang yang tak reti takut kepada Allah, maka orang itu jenis berapa nama tak tahulah. Setara Allah Ta'ala ni dia tak reti takut, tak reti malu, tak reti hormat. Hak lain juga lekeh lah. Allah ni adalah segala-galanya. Dan Nabi kita tengok tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di alam ghaib dan juga di alam nyata. Salah satu tanda kebesaran Allah ialah bintang-bintang itu sendiri. Bintang, bulan, langit dan segala macamnya. Itu hak di alam nyata. Hak alam ghaib pula Nabi tengok juga. Malaikat dan sebagainya, sekaligus membuktikan apa yang menjadi akidah Islamiah, yang menjadi bahan kepercayaan dalam sistem akidah Islam ni memang betul-betul sungguh. Bukan kata duk percaya khayal ada. Bukan duk kata percaya khayal ada. Memang betul-betul sungguh. Memang hak Nabi tengok ni betul-betul hak berlaku semati. Macam Jibril. Dalam rukun iman wajib kita kena percaya adanya malaikat. Nabi tengok malaikat tu. Hak wajib kita percaya pada malaikat itu memang ada sungguh malaikat ni. Sama juga dengan alam ghaibiyat. Nabi tengok alam ghaib ni, syurga neraka semua sekali. Pendek kata hak kita tak percaya tu tidak nyanyalah. Memang betul-betul. Mana akidah Islamiah ni memang realistik betul lah. Walaupun tak nampak, tapi benda tu berlaku semati. Tidak semacam akidah-akidah dan kepercayaan-percayaan agama lain yang duk khayal begitu ya. Tak ada satu bukti yang menunjukkan hak yang dipercayai itu adalah benar. Jadi kita orang Islam ni kalau percaya sungguh-sungguh memang apuh. Kita percaya sengati, kita beriman sengati pun jadi apuh. Sebab benda hak kita yakin kita beriman itu benda hak sungguh-sungguh, benda hak sengati, bukan benda main-main. Jadi apabila Islam ini dibawa kepada masyarakat jahiliyah, masyarakat yang jahil, walaupun duduk atas dunia ni lama dah, tapi masih jahil. Bapa yang jadi jahil? Pasal kita tak mengaji ya. Atau kalau mengaji pun mengaji sumber ilmu tidak betul. Akhirnya apabila hak betul mari,
Apabila Islam ni mari, Islam ni hak betul, hak jahiliah tu hak tak betul. Jadi akhirnya dia tak boleh terima hak betul tu, pasal duk biasa dengan hak bagai tak betul. Melayu pun lebih kurang juga, jahiliah Melayu pun sama juga. Hak ni jahiliah Arab, hak ni hak jahiliah Arab. Jahiliah Melayu pun sama. Oleh kerana jahiliah Melayu duk biasa jak kecil sampai tua dengan benda hak tak betul. Nah, bila kita bawa ayat hak betul, dia kata ni tak betul ni sebab orang tua-tua dulu tak buat bagai ni. Dia main buah tu. Nah, ni ke jahil belakang ni. Kisah Islam tapi tak mengaji. Islam tapi tak ikut plan ilmu Islam yang sebenar. Apabila orang bawa hak betul, dia berasa tak sedap hak betul tu. Sedap hak tak betul, dia ada amal selama kini. Sama juga dengan jahiliah, di mana dia hidup selama kini dengan jahiliah. Akidah jahiliah, undang-undang jahiliah, pemikiran jahiliah, budaya jahiliah, hiburan jahiliah, pakaian jahiliah, segala-gala jahiliah. Jadi dah lama dah besar dengan jahiliah ni. Apabila mari Islam, tak boleh terima dia. Hanya siapa berlawan pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya siapa Nabi wayak bagi hak betul tentang Allah, tentang malaikat, tentang alam ghaib, tentang akhirat ni, dia pula tak percaya. Afara'aitumul Lat, setelah kamu wahai kaum musyrik Mekah mendengar keterangan-keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, setelah kamu dengar dah apa yang dicerita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu dengar benda yang sebenar, afara'aitum, maka adakah kamu nampak, adakah kamu nampak Al-Lat, bahawa Al-Lat ni berhala yang mereka sembah, wal Uzza, dan juga Uzza, maka kamu nampak ke tak bahawa Al-Lat wal Uzza itu, wa Manat, serta Manah, ini pun nama berhala dia juga. As-Salisah, yang ketiga. Al-Ukhra, yang rendah martabatnya itu, layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Ni Tuhan tanya balik. Tuhan tanya, berhala kamu duk sembah namanya Al-Lat, selagi Al-Uzza, dan selagi nama Manat. Berhala-berhala ni dianggap sebagai anak Tuhan, sebagai anak perempuan Tuhan. Kalau Kristian, dia menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan. Jahiliah ni pula menganggap berhala-berhala yang mereka sembah ni sebagai anak Tuhan. Boleh main ni. Sedangkan anak perempuan itu sendiri merupakan anak yang tidak disukai oleh masyarakat jahiliah, sehingga mereka mengatakan anak perempuan ni anak sial, dan mereka bunuh anak puan ni. Kalau keluarga tu boleh anak puan, maka anak puan yang dia boleh tu memalukan keluarga, sebab anak puan ni tak boleh diguna untuk buat kerja berat, tak boleh guna untuk peperangan, tak boleh guna untuk mempertahankan diri. Anak perempuan ni jadi mangsa masyarakat, nyorogo kat orang, buat zina kat orang, jadi mak main kat orang, jadi hina keluarga kerana ada anak puan. Orang mempermain-mainkan anak puan. Jadi akhir sekali nilai masyarakat jahiliah menganggap anak puan ni anak yang sial dan dibunuh hidup-hidup. Tiba-tiba anak puan yang mereka tidak suka itu dianggap sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala. Alakum, lagi pula patutkah kamu membahagi untuk diri kamu, itu benar alakum az-zakar, kamu membahagi untuk diri kamu itu sendiri, az-zakar, anak laki-laki yang kamu sukai, walahul unsa, dan untuk Allah anak perempuan yang kamu benci. Jadi hak benci itu beri kepada Allah, hak kamu kena ambil kepada kamu. Tilka, pembahagian yang demikian, tilka izan, pembahagian yang demikian, qismatun, sudah tentu suatu pembahagian yang, qismah itu mana pembahagian yang dhiza, yang tidak adil, pembahagian yang tidak adil.
Maknanya wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, mereka tu menjadikan untuk Allah apa yang mereka tak suka. Itulah anak puan. Itulah satu pengalaman yang Allah Ta'ala rekod dalam Quran. Pengalaman manusia yang pernah hidup sebelum kita, yang sesak. Nah, yang sesak, ki sesak ni ki apa? Ki jahil. Ki jahil ni apa makna jahil? Iaitu dah duk turut ilmu hak tak betul, duk turut orang hak tak betul, duk turut pemimpin hak karut. Ni dia ada pemimpin dia ni, pemimpin hak karut ni. Jadi hak orang awam ni pakat duk turut gitulah. Jadi orang awam ni dia tak mikir panjang, dia kira nampak molek, nampak comel kan, dan nampak ramai orang dia ikut kan, dan nampak ada untung sikit, ada ikut gitulah, tak kira betul tak betul. Itulah sejarah berhala zaman dulu. Sejarah manusia mencipta berhala, ikut berhala, semua berhala zaman dulu. Dan berhala zaman dulu, berhala zaman kita ni lagu lain pula. Orang semua berhala zaman dulu ni lah berhala-berhala hak klasik. Tapi berhala-berhala hak zaman moden ni lagu lain pula. Orang buat berhala, sembah berhala, tunduk ke berhala, patuh ke berhala, berhala zaman moden pula. Jadi berhala ni dia ada tiap-tiap zaman. Suatu yang dipuja oleh manusia, disanjung oleh manusia, diabdikan oleh manusia. Berhala-berhala ni ada setiap zaman. Sebab tu istilah berhala dalam Quran ni ada dua istilah, tuan-tuan patut ingat. Ada istilah berhala dipanggil sanam. Sanam, sa-nam-nun-min, sanam. Jamak dia asnam, yang mana sebut dah sebelum pada ni. Sanamun asnam, berhala hak ada lembaga. Berhala hak orang buat hak ada lembaga tu, tak ada berhala hak jadi sendiri, hak orang buat belakang. Orang reka, orang ukir dan sebagainya. Hak ada lembaga tu dia panggil sanam. Hak lagu mana? Sama ada hak lembaga tu jenis manusia ke, jenis hak hidup ke, jenis hak mati ke, jenis tugu peringatan ke, jenis kubur ke, kubur hak tekan ada puja kubur ke, dia buat atu-atu, jenis pokok kayu ke, jenis batu ke, dan jenis apa kalau hak ada lembaga, itu dia panggil sanam. Jamak dia asnam. Boleh ingat? Satu lagu jenis berhala dia panggil wasan. Waw sa nun, wasan. Jamak dia ausan. Jamak dia ausan. Wasan ni berhala juga, tapi berhala dalam bentuk yang tak ada lembaga. Tapi benda tu disanjung, dipuja, dihormati, disembah dan dipatuhi, diikuti oleh manusia dengan mengenepikan Allah. Itu dipanggil wasan. Berhala jenis wasan ni dalam bentuk ideologi, dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk tradisi, dalam bentuk apa saja tak nampak, atau dalam bentuk hatu syaitan, roh dan sebagainya. Keramat tu keramat ni, sakti tu sakti ni, yang dipuja, disanjung oleh manusia dengan mengenepikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dipanggil wasan. Berhala juga dipanggil wasan. Dalam kitab Jawi, dua-dua kalimah ni dia terjemuh dengan makna berhala. Dalam kitab Jawi orang tua kita zaman dulu dia terjemuh makna berhala. Pasal apa kedua-dua ni terjemuh dengan makna berhala? Sebab dalam bahasa Melayu, hala tu makna apa? Hala-hala ni makna tuju, arah tuju lah. Sama ada arah tuju penglihatan ke, pemikiran ke, hati ke, hidup ke, apa ke, itu mana tuju. Hala nak hala ke mana tu? Tak tahu hala, hidup dia tak tahu hala. Hala ni tak ada tujuan. Jadi apabila seorang itu sudah menuju pada satu tempat atau menuju pada satu arah, dan dia tupu situ dengan tinggal Allah Ta'ala, tinggal Islam, tinggal agama Islam, dia tupu kau tu je, tak betul dengan Islam, maka dengan sendiri jadi berhala. Kalau seorang itu tupu ke situ, mengadap ke situ, jadi berhala. Tu berhala.
Boleh tak? Dan mengikut Profesor Dr. Hamka, berhala ni kata dia, negara pun jadi berhala juga. Negara boleh jadi berhala apabila orang-orang yang berjual, orang-orang yang buat kerja, orang yang buat khidmat sebagai buat kerja tu semata-mata kerana negara, kerana mu Malaysia, kerana mu negara tu, kerana tu ya. Berjual ke buat kerja tu, buat kerja kerana negara aja. Tak tahu Tuhan mana. Dia tahu Allah Ta'ala, negara lah hak paling besar dalam hidup dia. Berkhidmat bukan negara, gotu negara lah kiblat hidup dia, negara lah niat dia, negara lah cita-cita dia yang besar. Mampus kat negara aja. Maka negara tu jadi berhala. Sebab dia tak sapa kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah negara tu lah duk pera dia, negara tu lah duk makan ke dia, negara tu lah duk beri rezeki ke dia. Sebagaimana anak Munshi Dayan telah menulis satu novel. Dia kata negara Yahudi inilah, negara tanah air Yahudi inilah Tuhan yang duk jaga orang Yahudi, menyelamatkan Yahudi, segala-gala negara inilah. Jadi pada masa itu manusia sudah memuja negara, meletakkan negara itu serupa dengan Tuhan dah. Maka dia telah mensyiriki Allah dengan negara. Kita orang Islam bernegara, negara sebagai alat bukan matlamat. Nah, negara ni sebagai tempat alat kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Negara sebagai alat, bukan matlamat. Matlamat kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan negara. Jadi kalau letak negara lah paling tinggi, negara paling kemuncak, itu syirik namanya. Itu yang disebut sebagai syirik nasional tu. Tapi golongan nasionalis yang berjuang atas dasar bangsa dan negara, dia meletakkan negara ni tinggi segala-galanya. Itu kena betul malah. Kita orang Islam tidak gitu. Kita orang Islam, kita terima negara sebagai alat. Nah, kita taat kepada negara selama negara itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab negara sebagai alat, bukan matlamat. Kita tidak mengabdikan diri kepada negara, kita mengabdikan diri kepada Allah. Cuma untuk kepentingan negara, untuk keselamatan negara, untuk itu memang ambil gila. Tapi kemuncak kiblat hidup kita itu bukan negara. Kalau tidak, negara menjadi berhala. Sebagaimana diperjuangkan oleh golongan nasionalis barat. Dan penyakit nasionalis ini mari ke dalam negara kita, mari ke negeri kita. Sebenarnya ideologi nasionalis ini Yahudi punya perakanya. Yahudi lah bangsa yang paling kuat kebangsaan dia. Tapi ni ayat mari siapalah keperekat kebangsaan Melayu, kebangsaan Arab, kebangsaan tu, kebangsaan ni. Sebab tu orang Arab berjual tak boleh lagi. Walaupun orang Arab ramai ketemu, tapi kerana mereka duk jaga bangsa dia. Nah. Pakat jaga bangsa Arab, berjual atas bangsa Arab, maka Tuhan tak tolong. Batu Palestin pakai hari ni pun tak selesai. Nah. Masing-masing nak jaga bangsa masing-masing. Walahnya Palestin ni ialah orang Islam, tapi seramai-ramai bangsa Arab tu tak kata apa. Boleh main. Saudara sekalian, dia punya alat ni sendiri yang menjadi berhala ni lagu mana cerita dia. Alat tu sendiri makna apa? Ini berhala yang disembah oleh puak-puak Sakif. Ada satu kaum, satu puak nama Sakif duduk di Taif. Kabilah Sakif ni dia buat berhala yang bernama, letak nama Al-Lat. Dia buat sendiri berhala ni. Lepas tu dia sembah. Ceritanya lah ke mana? Bagai dia duduk di Taif. Asal cerita Al-Lat ni ialah seorang laki-laki di zaman jahiliah. Orang laki-laki ni kira orang baik, orang jujur, orang soleh lah. Di zaman jahiliah dia ni, kerjaan dia kamil roti lah, kita kamil gandum guna minyak, guna air, buat dia panggil buat makanan lah mudah-mudahan. Seorang ni, dia ni seorang yang berada lah, orang baik, orang berjuru, orang berada. Dia lah duk bantu orang haji zaman jahiliah bantu makanan.
Tiap-tiap musim haji dia buat makanan, dia kamil gandum dia buat makanan di atas batu orang mari buat haji di Mekah ni, di zaman jahiliah. Kemudian orang melihat dia ni seorang yang baik, orang soleh, banyak membantu orang. Apabila dia mati, orang pakat suka ke dia lah, pasal dia pemurah kan, dia orang soleh. Apabila dia mati, maka puak-puak Taif ni buat berhala rupa dia dengan menggunakan batu. Dia pergi pahak batu, buat rupa kawan ni. Buat rupa kawan ni. Kemudian dia buat bangunan, buat rupa, buat bangunan. Lepas tu bubuh tabir. Lepas tu comel lah, macam serupa dengan Kaabah lah, macam dengan Kaabah. Dia buat serupa dengan Kaabah. Buat rumah, lepas tu buat gambar lelaki ni, lepas tu bubuh tabir. Lepas tu pakat ke semua situ. Mula-mula tak ramah, lepas tu kau ramah. Akhir sekali jadi satu, orang panggil satu tradisi. Dia nak tiru macam Kaabah lah. Kan Kaabah kan Nabi Ibrahim bina, lepas tu bubuh sepupu kita lah ni kan, buat pohon. Jadi buat sepupu nak tiru Kaabah juga. Dia ambil buat rupa orang saleh ni, buat rumah, dia buat dengan batu lah, buat rumah dan bubuh tabir. Lepas tu pakat dah semua. Itulah dia alat. Itulah dia alat. Masa perang Badar, Abu Sufyan berbangga dengan alat ini. Dia dalam ceramah dia masa perang Badar, dia kata, kamu semua orang Mekah mempunyai Tuhan yang bernama Alat, sedangkan mereka orang Islam itu tak ada alat. Kita ada alat, berhala alat, mereka tak ada alat. Duk beragah dengan berhala, tak pakai kerja. Tu Abu Sufyan sendiri. Itu sejarah berhala. Berhala ni asalnya orang molek, orang juruh, orang baik. Zaman Nabi Nuh lah pun begitu juga. Orang-orang baik, orang soleh di zaman Nabi Nuh, mula-mula dia buat patung gambar dulu. Lepas tu apabila orang tua dia mati, mari generasi kemudian ni pakat sembah patung-patung tu, kerana memuja dan menyanjung jasa-jasa orang soleh. Lagu itulah sejarah berhala. Uzza ni pula lagu mana? Uzza ni ialah satu jenis berhala juga. Satu jenis berhala tapi jenis pokok. Satu pokok besar di satu tempat namanya Nakhlah. Namanya Nakhlah. Jadi pokok ni berkali adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia orang panggil terpaut ataupun tertarik dengan pokok ni. Pokok tu comel. Maka dianya pakak pergi duduk, orang panggil apa, susun pokok tu, buat dengan bangunan, buat dengan tabir. Lepas tu pakak pergi sembelih korban situ. Pakak pergi duduk moja, duduk sembelih nazar ke, pakak dia sembah di pokok tu. Akhirnya jadi berhala. Mula-mula kecil pun, lepas tu pakak ramah, pakak sobek-sobek, buat kau tu buat kan, akhirnya jadi tepak semua berhala. Itulah dia Uzza. Manak ni apa nama? Manak ni batu. Ini berhala yang ketiga, As-Salisah yang ketiga. Adalah batu yang disobek. Akhir sekali nyopakat semua batu tu. Dan berhala manak ni untuk puak Huzail, puak Khuza'ah, puak Aus, puak Khazraj. Khazraj Madinah ni, masa dia nak pergi Mekah buat haji, dia singgah di berhala manak ni dulu, sembelih korban, sembelih nazar apa situ dulu, baru dia pergi ke Kaabah. Inilah tiga berhala yang masyhur. Pertama Alat, yang kedua Uzza, yang tiga Manat. Tetapi ini semua adalah ukhra, ada lagi berhala-berhala yang lain daripada tiga ni. Al-ukhra di sini maknanya yang rendah standardnya. Tuhan kata berhala ni al-ukhra, yang rendah martabatnya.
Adakah dia layak disembah dan dianggap sebagai anak Tuhan? Jadi gapo nama kita boleh belajar daripada sejarah ni? Sejarah hayat mengenai berhala ni gapo? Kita boleh belajar tentang sejarah berhala. Di mana sejarah berhala ni, punca berlakunya berhala, orang sembah berhala ni kerana manusia ni dia suka muja manusia. Manusia yang saleh, lalu dibuatnya gambar. Manusia yang berjasa dibuatnya gambar. Lepas tu pakak pergi duk rokok sujud, pakak duk pergi hormat, pakak duk pergi tabik, pakak duk pergi wagi makannya, wagi korban, wagi nazar, pakak duk menazar situ. Maka jadi berhala lah dia. Itu hak jamin dulu. Hak jamin lah ni lagu mana? Hak jamin kita ni ada juga berhala jenis lagu ni. Antaranya lagu mana? Amba duk perhati selagi tempat kubur-kubur keramat. Tuai kubur tu tak ada tapi nyopak duk puja. Orang jom puja ni jadi masalah. Ngegibuh kain kuning, ngegibuh tabir, ngegibuh gotu bubuh ni. Lepas tu nyopak pergi menazar pula. Ada kubur datuk ke bertopak ni. Ramai orang kita duduk di menazar. Jadi kalau nak ambil begini, nak ke sebelah kambing di kubur datuk. Itu syirik namanya. Nak ke sebelah kambing kubur kata kubur ni, kita muja kubur pula. Jadi kalau duk puja gitu, kubur tu akan jadi berhala. Nauzubillah min dzalik. Sebab tu Nabi kata, Nabi pesan benar, jangan kamu duk puja kubur aku sebagaimana orang Kristian duk puja Nabi Isa. Tak boleh. Nabi tak benar puja kubur dia. Sebab tu kubur Nabi dijaga. Kalau lah sekiranya orang Masjid Madinah tak jaga kubur Nabi ni bakali nyopuja dia rasa. Nyopak kat gebuh kain kuning ni. Hak tak hak duit ada, tak hak duit. Ni hak Islam dah ni. Duk puja. Pada satu kali amba duduk depan masjid, duduk depan kubur Nabi. Ada seorang perempuan, dia masuk ke mana tak tahu. Dekat depan amba, sebelah kanan amba. Amba duduk ziarah kubur Nabi. Mari seorang perempuan sujud kubur Nabi. Sujud ke kubur Nabi tu. Tak tahulah Islam dia setara mananya. Dia sujud ke kubur Nabi, boleh pegang senyum, pegang rambut dia, senyum naik. Apa dia sujud kubur ni? Mana boleh sujud ke kubur? Tak boleh. Kita ke Kaabah kita tak sujud, kita menghadap Kaabah. Baitullah tu bukan kita sujud ke Baitullah, tak boleh sujud ke Baitullah. Kita sujud kepada Allah, hanya menghadap Baitullahnya. Sebab Allah Ta'ala suruh gitu. Kita sujud kubur Nabi, tak tahulah Islam dia setahun. Kedai boleh senyum awak naik. Ni hasil daripada pemujaan. Akibat daripada tu jadi akhirnya pakak duk puja, buat berhala. Sebab tu dah dalam Islam tak boleh sama sekali kita buat lembaga. Buat gambar dalam bentuk lembaga tak boleh. Sebab nak mengelak daripada benda lagu ni lah. Apabila dia buat patung, buat lembaga, buat tugu ni, buat peringatan ni, maka generasi akan dia hak jahil ni pakat dah sembuh bagai tu. Subah ke tugu negara lah juga. Tuan-tuan tahu tugu negara. Raja pergi ke tugu negara. Tujuan tugu negara ni dibuat dengan harga berpuluh-puluh juta. Berpuluh-puluh juta tugu negara dibuat. Tujuannya nak memperingatkan jasa tentera yang apa nama tu, yang terlibat dengan kemerdekaan negara. Adalah sejarah tentera tu. Dibuatnya tugu begitu. Asal buat tugu tu sekadar nak memperingatkan perwira atau jasa-jasa orang negara gini. Tapi akhirnya jadi lagu mana? Pakat negeri semua tugu negara tu. Cara sembahnya ada hak pasal kita bunga situ. Ada ke duduk congok, ke duduk hanggut situ. Duduk tapakur situ. Duduk kiam sepongan semaya depan. Mana boleh? Duduk tafakur apa kerja?
Jadi akhirnya Tugu Negara sudah menjadi berhala. Sebab itulah majlis fatwa kebangsaan baru ini mengharamkan orang pergi puja Tugu Negara, tak boleh. Tapi masalahnya hanya buat tak apa kerja je nak buat apa-apa gitu. Kerana nak mengasah ceritanya, nak menghargai, sebab orang hebat-hebat. Sama juga dengan Tok Kong ataupun Tok Pekong kagak apa ni? Gambar yang dibuat bapak kemerdekaan. Bapak kemerdekaan. Siapa dia? Tunku Abdul Rahman. Buat satu patung besar letak depan parlimen. Dia congok sia ke dia? Dia congok si mana sini. Besar patung Tunku Abdul Rahman di sini. Kerana mengingati jasa Tunku Abdul Rahman, buat patung. Ni kerja syirik belakang ni. Nanti akan ada pula orang-orang yang kerana orang panggilnya ta'assub dengan Tunku Abdul Rahman dan berasa Tunku Abdul Rahman itu seorang berjasa. Memanglah jasa dia tu kita tidak nafikan, tapi jangan dia buat patung gitu, sebab Rasulullah larang, jangan. Tak boleh. Allah Ta'ala laknat orang buat patung. Di akhirat nanti Allah Ta'ala suruh orang je buat patung ni, suruh bubuh nyawa. Dah pada buat patung, tolong bubuh nyawa kata. Dah muhanalai kan? Dia berdosa besar, termasuk oleh sedara dosa besar buat patung. Ramai ada orang syirik, orang murtakih muka ni. Bapa tak cara. Orang ada syirik, orang murtakih muka ni tak tahu berapa ramai dah. Bapa tak cara. Bapa tak geger. Ini masalah. Itu berala hak Jamil dulu. Berala hak Jamil lah ni. Iaitulah ada berhala dalam bentuk manusia, ada berhala dalam bentuk Tugu Negara, ada berhala dalam bentuk kubur-kubur khamak, tempat-tempat pemujaan. Itu semua jenis berhala. Sama ada dibuat oleh orang-orang bukan Islam dan juga oleh orang Islam sendiri hak tak tahu, jahil tentang Islam. Maka lahirlah berhala, dan lahirlah juga budaya-budaya berhala. Budaya sembah, budaya berapa ni? Budaya yang ditinggal oleh warisan Hindu. Baru ni lama dikunjungi oleh seorang hak baru masuk Islam, lama dah masuk Islamnya. Tapi dia seorang yang dulunya dia dalam Hindu dulu kira bertaraf ustaz lah dianya. Dia masuk Islam, dia menjadi seorang Islam yang baik. Dia pergi ke rumah hamba. Dia kata, ustaz, apa dia kata orang kita ni dia pergi sembah gini. Dia buat gini. Kata gapo? Dia pergi sembah manusia buat gini-gini. Kata sudahlah dia ni. Dia kata saya zaman Hindu dulu, semasa saya Hindu dulu, saya sembah berhala Hindu dengan buat lagu ni. Inilah cara sembah. Saya sembah berhala Hindu. Saya buat lagu ni lah perbuatannya. Tapi apa zaman kita puak-puak ustaz dia buat lagu ni juga, dia kata. Kata sudah. Tapi kata saya, semenjak saya mengaji di Madinah, di Mekah, saya tak pernah sembah manusia, sembah siapa pun dengan buat lagu ni ke buat lagu, saya tak terlibat. Awak riwayatlah kepada orang terlibat. Saya tak terlibat. Daripada dulu lagi saya tak terlibat. Semasa hamba baru balik Madinah dulu, dan dilantik menjadi khatib jemputan, dan biasanya jadi imam masjid hari Jumaat. Biasanya lepas pada baca khutbah jadi imam masjid. Lepas tu dia lah orang pertama pergi jumpa dengan raja. Jadi amanya tak sampai hari ni tak boleh lagi buat benda tu. Amo teringat pesanan Rasulullah dulu. Amo sudah berjanji dengan Rasulullah. Setelah amo tamat belajar di Madinah, amo berjanji dengan Rasulullah, amo nak menghayati sunnah Nabi, nak meneruskan perjuangan Rasulullah. Amo berjanji di makam Rasulullah. Dan amo tidak akan sembah manusia dengan apa cara sekalipun. Jadi lepas pada semaya, kita jabat salat dengan raja biasa. Tu aku tak kata apa.
Tak kata apa. Baru-baru ni betul lah yang Muhammad Datuk Ni Amal wakil kamu suruh berucap pasal dia tak boleh hadir orang raja sekarang ni. Jadi kamu bangun tunduk kepala macam hormat, tunduk kepala hormat supaya orang ramai lah. Pergi depan ni kamu tak buat lagu ni, kamu tunduk tu aku pun angguk gitu. Kata tu aku tak ada masalah kata. Kamu angguk tunduk hormat ke dia pun angguk juga. Yang mana tak ada masalah. Yang jadi masalahnya orang-orang kita pula yang duk bertahan. Dia kata ini adalah merupakan seni orang Melayu menghormati raja. Amo tak sebahal mungkin orang mereka lebih alim daripada amo, tapi bagi amo sendiri amo minta maaf. Amo minta maaf. Apatah lagi orang hak India ni pula gerak kamu. Cara saya semua berhala India, saya jadi masa saya kafir dulu, inilah caranya. Wallah alam. Bolehlah kepada masing-masing. Amo tidak nak, tapi nak royak hakikatnya itulah dia. Cara sembah berhala ni ada macam-macam. Ada sembah dengan perbuatan, ada sembah dengan hati, sembah dengan fikiran, sembah dengan penyembahan-penyembahan dalam bentuk sembelih korban, dalam bentuk nazar, dalam bentuk macam-macam lagi. Jadi kita mesti berusaha sungguh-sungguh menyelamatkan diri kita pada apa saja jenis berhala. Kalau kita nak bertauhid pada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak, kita dah bergelombang dengan syirik berhala ni. Berhala yang paling besar sekali ialah berhala yang dibawa oleh penjajah dalam bentuk ideologi, dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk ajaran-ajaran sesat. Maka pakat dah semua berhala-berhala jenis ni pula dengan mengenepikan hukum Allah. Dan mereka sebut sama manittaba'a ghaira manhajillah faqad asyrak. Siapa-siapa ikut peraturan yang lain daripada Allah, maka ia adalah telah mensyiriki Allah. Siapa-siapa saja ikut peraturan lain daripada Allah, maka dia telah mensyiriki Allah. Tak boleh. Dalam bab undang-undang jenayah kau, dalam bab berapa kau tak boleh. Jadi tuan-tuan semua, kita kena belajar. Berhala hak zaman dulu, hak zaman klasik dulu, inilah dia ceritanya. Berhala hak zaman lah ni pun kita kena faham juga. Berhala hak zaman moden ni ada dalam bentuk manusia, ada dalam bentuk tugu-tugu peringatan, ada dalam bentuk kubur-kubur, ada dalam bentuk tempat-tempat pemujaan, dan berbagai-bagai lagi. Berbagai-bagai lagi. Kita kena beringat. Hak zaman dulu, hak klasik ni masih juga ada diteruskan zaman kita oleh orang bukan Islam dan sebagainya. Dalam konteks jahiliah dulu, memang dia menganggap berhala ni sebagai anak Tuhan, sebagai anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Kristian menganggap Isa sebagai anak Tuhan, tapi mereka ni menganggap berhala-berhala mereka yang mereka reka-reka ni, bukan ada wahyu ke apa ni, mereka duk reka sendiri je, lalu dinamakan dia sebagai agama. Inhiya, benda-benda yang kamu duk sembah tu, benda-benda yang kamu duk sembah tu, inhiya tidak lain illa hanyalah asmaun, nama-nama. Itu hanya nama-nama samaitumuha yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Bukan daripada Allah. Ni nama hak kamu dak reka-reka. Nama Allah, nama Al-Uzza, Manat, tu nama-nama berhala yang kamu reka, yang kamu dak reka. Antum wa abaukum, kamu reka, dan juga datuk nenek kamu duk reka barang-barang tu. Bukannya benda dia daripada Allah. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak sekali-kali menurunkan, tidak sekali menurunkan sultan sebarang autoriti. Asal sultan ni autoriti atau bukti yang membenarkan benda tu daripada Allah. Jadi maknanya manusia tidak menggunakan autoriti Allah Ta'ala pun. Tak ada autoriti apa pun, tak ada gezek pun daripada Allah. Ni dok reka-reka. Inilah bid'ah yang paling besar. Bid'ah ni makna dok reka benda hak tak ada, benda hak Allah Ta'ala tak mengesahkan benda tu boleh. Mana dia dok reka-reka barang ni, sebab tak sedap. Sembah Allah Ta'ala dalam bentuk tak nampak ni tak sedap.
Ataupun dia sembah benda ni pula dengan harapan satu masa nanti berhala-berhala ni akan apa? Berhala-berhala ni akan dia boleh tupai. Harapan dia ke berhala tu besar lah. Tapi oleh kerana harap pada benda tak betul, tak boleh pergi. Yattabi'una, mereka berbuat demikian. Yattabi'un, tidak menurut, illa zan, mereka sangkaan semata-mata. Buat tu atas dasar gamuk ya. Buat tu atas dasar rasa aja. Buat tu atas dasar berasa sedap aja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu kamu. Sama ada nafsu kamu ataupun nafsu orang tua kamu atau nafsu orang tertentu ya. Itulah. Itu hak zaman dulu. Hak zaman lah ni pun ramai ni. Hak zaman lah ni hak bertindak berdasar pada rasa. Saya rasa betul dah. Duk berasa Islam setara ni dia betul dah ni. Islam ni nak setara mana nah? Ngucap dah, puasa dah, semaya dah, pergi haji dah. Nak setara mana dah semua Islamnya? Jadi Islam mengikut rasa dia. Islam mengikut selera orang Melayu. Islam mengikut cita rasa orang Melayu. Dia tidak ikut plan asal hak Tuhan gazet dia. Ini jadi penuh ni. Islam jangan duk campur dengan politik, jangan duk campur dengan ekonomi, jangan duk campur dengan negara, jangan duk campur dengan undang-undang. Ini Islam mana ni? Islam penjajah. Islam ditajak oleh penjajah. Penjajah yang jajah negara kita 300 tahun lebih ni, bukan dia hapus Islam tu. Dia kata kalau mau nak ikut Islam boleh ikut, tapi Islam setahun ni je. Terutama selepas perjanjian Pangko. Dalam perjanjian Pangko, pihak British, pihak Inggeris mengatakan bahawa Islam ni ialah di bawah urusan raja-raja Melayu. Dalam ruang yang sangat sempit, dalam kerangka yang sangat sempit. Hak pentadbiran negara, hak ekonomi, hak politik, semua orang putih pergi belakang. Itu Islam orang panggil versi penjajah. Islam Amerika pun gitu juga. Islam Amerika ni itu mengikut istilah Syed Qutb, ialah Islam yang memang tak ada jihad. Islam untuk kebaikan aja. Untuk kebajikan, untuk kebaikan, untuk perpaduan, untuk ni, lebih pada tu tak boleh. Itu Islam yang dikehendaki oleh Amerika. Jadi Islam hak sebenarnya lah ke mana? Islam hak sebenarnya, Islam sebuah Al-Quran dia ajar, hak Nabi dia ajar, itulah Islam hak sebenar. Jadi lan ni dia pakai ikut rasa. Rasa Amerika, rasa penjajah, rasa orang Melayu, rasa tu rasa ni, penuh kerana habis Islam. Islam dia ikut hawa nafsu manusia, tidak ikut wahyu. Jadi supaya dengan puan-puan jahiliah zaman dulu juga, dia buat berhala reka sini, ikut rasa, ikut nafsu. Mari pula Islam hadari baru-baru ni. Islam hadari mana Islam dalam bab tamadunnya. Kita nak kemajuan, nak kau tu, nak kau ni, inilah kerangka Islam hadari. Dari segi undang-undang, dari segi apa, jangan. Sama juga Islam yang dibawa oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang mari ke Kelantan baru-baru ni, royak ke Kerajaan Kelantan, royak ke pihak tertentu di Kelantan ni, kita nak menaikkan taraf mufti, nak naikkan taraf jabatan-jabatan Islam, nak menaikkan taraf pegawai-pegawai Islam, supaya Islam ni syiarnya dinaikkan tarafnya. Lalu seorang ustaz yang duduk dalam majlis itu bertanya, dia kata, "Ya Muhammad, lagu mana dengan taraf undang-undang Islam sendiri? Taraf undang-undang Islam di Mahkamah Syariah sekali lagu mana?" Dia kata, "Tak boleh, hak tu bercanggah ke perlembagaan. Islam tu tak boleh menaik taraf tu sepasal bercanggah perlembagaan." Jadi undang-undang jenayah syariah yang diamal oleh Mahkamah Syariah sekarang, mengikut seorang pengkaji daripada Akademi Islam Indonesia Melaya, undang-undang itu sendiri tidak Islamik, tidak Islam, tidak menepati tujuan undang-undang Islam sebenar.
Tak siapa apa. Tapi kita panggil undang-undang Islam. Pasal apa? Pasal nak meraih perlembagaan, nak meraih bagai-bagai hak tak betul. Pasal kena korek Islam ni. 10 orang yang buat seluar Kedah, salah buat seluar, lagi panjang kaki pada seluar. Tu kan jahit tu silap ukur, orang tak tahulah. Dia buat seluar, nah, di Kedah betulnya kaki punya panjang pada seluar, pendek seluar jadi. Akhir dikerak kaki. Pasal saya ke seluar tu, nak suruh kaki dia sesuai dengan seluar, dia kerak kaki dia. Logik kalau gitu. Kita tak kena kerak kaki, kena beki seluar tu lah. Bapa kita duk kurang kita seluar dengan kita hak mana hak asal. Kita hak asal, seluar tu kedia dah. Quran dengan perlembagaan hak mana hak asal. Quran hak asal, Islam hak asal, perlembagaan tu kedia dah. Bapa kita nak kerak Quran, kerak Islamnya, bapa tak kerak perlembagaan. Ini jadi masalah. Walaupun penjajah tak ada dah zaman kita ni, penjajah balik ke negeri, tapi anak-anak penjajah ni, anak didik penjajah, generasi penerus perjuangan penjajah ni, duk terus benda tu, duk pertahan benda tu. Ini masalah. Kita duk berlawan dengan orang duk pertahan ajaran penjajah ni. Dan barang inilah dia jadi berhala-berhala yang disembah oleh rakyat Malaysia sekarang. Berhala-berhala dan bentuk manusia ni. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka sebagai tuhan selain daripada Allah. Adi bin Abi Hatim kata tak ada Rasulullah, orang Kristian, orang Yahudi tak sembah pemimpin mereka, tak bertuhan pada pemimpin mereka. Rasulullah jawab, apakah tidak di kalangan masyarakat mereka apabila Allah Ta'ala kata boleh, pemimpin kamu kata tak boleh. Allah Ta'ala kata tak boleh, pemimpin kamu kata boleh. Lalu kamu ikut pemimpin kamu, tak ikut Allah Ta'ala. Kamu ikut pemimpin kamu ke tepi ke Allah Ta'ala. Ada ke tak? Jawab kalau itu ada Rasulullah. Itulah tilka ibadathum, artinya kamu dok beribadat, dok sembah pemimpin kamu dengan mengenepikan Allah. Inilah bagian yang berlaku zaman kita, menjadi kepemimpin sebagai berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mensyiriki Allah dengan pemimpin yang sesat dan tak betul dengan Islam. Itu semua iyattabi'una illa zan. Dok buat barang tu hanya ikut suka-suka gitu ya. Moga tak mengaji. Nah, wa ma tahwal anfus, dan ikut apa yang diingini oleh hawa nafsu. Nah, walaqad ja'ahum, dan sesungguhnya telah datang pada mereka mir rabbihim, daripada Tuhan mereka al-huda, pimpinan dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang Nabi kita ni, kalau zaman Nabi dulu, Nabi masih ada, lain zaman Nabi tak ada ni pun, kita ada huda, pemimpin daripada Nabi. Amlil insan, adakah tetap bagi manusia, adakah tetap bagi manusia ma tamanna, apa yang akan dapat mencapai. Ma tamanna itu apa yang dicita-citakannya. Apa maksud ayat ini? Apa yang dicita-cita di sini ialah orang yang buat berhala ni kan, dia ada cita-cita dia. Ma tamanna tu apa yang diimpi-impikan, apa yang dicita-cita. Maknanya manusia hak duk sembah berhala ni, manusia kafir ni, dia ada cita-cita dia. Apa nama cita-cita dia? Iaitulah dia duk sembah ni dengan harapan berhala ni lah akan memberi syafaat pada dia. Itu ma tamanna ni. Itu maksud ma tamanna. Catat molek, takut tak ingat ni. Ma tamanna tak apa yang dicita-citakan dia, iaitulah cita-cita dianya. Dia ada arak selama kini, kalau dia mati, kalau dia apa, berhala ni lah boleh tupai. Boleh faham tak? Gitu. Jadi semua orang boleh
Semua orang boleh berhasrat dan bercita-cita demikian. Nah, tapi cita-cita ni dia kena selarah dengan Allah Subhanahu Wa Taala baru jadi. Kalau bagai itu tak selarah dengan Allah, jadi cita-cita tu sia-sia lah. Bukan setakat sia-sia, dia membahayakan pula. Falillahil akhirah, kerana Allah jualah, kerana Allah jualah al-akhirah, yang menguasai segala urusan akhirat. Nah, Allah jualah yang menguasai urusan akhirat, wal ula, dan urusan dunia. Nah, jadi segala-galanya bawah kuasa Allah. Dia tak ada siapa dia ada kuasa boleh buat ikut dia gitu, tak boleh. Kena ikut authority daripada Allah. Sebab Allah lah pihak yang paling tinggi dan paling utama dan paling berkuasa. Segala-galanya kena ikut Allah Ta'ala. Kalau boleh ikut awal nafsu, dia ikut sangkaan aja, tak selarah dengan dasar Allah Ta'ala, tak lagi. Tak boleh. Tak kira lah orang peribadi kau, pemimpin kau, negara kau, siapa kau, tak kira siapa atas dunia ni. Sebab dunia akhirat ni milik Allah. Oleh kerana dunia akhirat ni milik Allah, maka Allah lah yang paling berkuasa. So begini ya, kalau kita tuai tanah, kita tuai tanah, orang nak sewa tanah kau, nak guna tanah kita ke tidak, kita kena menentu. Lagi gitu kan? Lagu mana kalau seorang tu sewa tanah kita, tiba-tiba dia buat ekondel gitu ya? Hak kita marah pun dia buat juga. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Nah, wa kam min malakin, golongan musyrik yang mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka nak sembah tu. Itulah cita-cita dia. Dia duduk arak lah, berala dia boleh tupai, beratu berani duduk arak. Padahal Tuhan kata, kam, berapa banyak min malakin, berapa banyak malaikat fis samawat, di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak dapat mendatang kesebarang faedah syafaat mereka. Syafa'atuhum tu syafaat mereka, la tughni itu tidak mendapat kesebarang faedah, syai'a itu sesuatu pun, illa malaikat, sesudah min ba'di an ya'zana Allah, sesudah Allah mengizinkan. Setara malaikat ni lebih tinggi pada berhala yang kamu nak sembah tu. Malaikat ni minal muqarrabin, makhluk yang paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling taat kepada Allah, makhluk yang paling bertauhid kepada Allah, makhluk yang suci, yang tak ada dosa, makhluk yang disayangi oleh Allah. Itu pun mereka tak ada kuasa memberi syafaat. Itu pun mereka tak ada kuasa boleh tolong sesiapa, boleh memenuhi kehendak dan cita-cita sesiapa, illa min ba'di an ya'zana Allah, kecuali setelah mendapat keizinan Allah. Itu setara malaikat. Setara kamu berhala ni jauh jelak lah. Lagi pun Tuhan marah, Tuhan murka. Bila Tuhan nak beri? Liman sya'i milman yasha, syafaat pertolongan ni kena Allah yang bagi. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Wa yarda, dan orang yang diredai oleh Allah. Barulah Tuhan beri syafaat. Kuasa syafaat tu Tuhan beri. Barulah kalau minta syafaat pun Tuhan layan. Kalau berhala kamu tu, bila Tuhan suruhnya? Bila Tuhan redanya? Sebab kamu duk mensyiriki Allah dengan berhala tu. Mana tak lagi? Tak lagi. Jadi itulah tuan-tuan semua. Jadi liman yasha' wa yarda, itu kunci dia. Memang syafaat ni kuasa Allah, hak Allah Ta'ala. Tuhan boleh beri kepada orang yang dia kehendaki, dan orang yang dia redai. Macam Nabi Muhammad, Nabi-Nabi, betul Tuhan beri syafaat. Tuhan beri kuasa syafaat ke Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan selagi ulama-ulama yang salih, bukan ulama jahat, ulama-ulama yang betul. Tuhan beri kuasa ni. Sebab apa? Sebab dialah yarda, orang yang Tuhan redha. Nah, jadi orang yang Tuhan beri syafaat ni siapa dia? Tuhan beri kuasa sebab Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, ulama-ulama. Disebut dalam hadis Nabi SAW,
Nabi dan Rasul ni dan juga ulama, Tuhan tak suruh masuk syurga lagi. Ahli syurga semua masuk belakang ke syurga, ahli neraka masuk neraka. Kamu para ulama jangan masuk lagi. Sebab apa? Sebab mereka ini diberi kuasa oleh Allah untuk membantu dan berdoa kepada orang-orang yang dalam perbicaraan di mahkamah. Sebab apa? Sebab liman yasha' wa yarda. Sebab orang ni orang yang Tuhan kehendaki dan diredai oleh Allah. Kalau orang itu Tuhan tidak redai, tak seharapan lah. Jadi nak suruh Tuhan redha, kena betul dengan Islam, baru Tuhan redha. Kalau tak betul dengan Islam, buat bila Tuhan nak redha? Kalau Tuhan tak redha, bila Tuhan nak beri kuasa sepak ke dia? Kalau berala-berala kamu nak semua duk arak ke dia, nak bagi dia, tak usah duk arak lah. Sebab perbuatan semua berala tu Tuhan marah dah. Syirik tu Tuhan marah pula, tak betul. Banyaklah Tuhan marah. Bila Tuhan nak redha? Kalau Tuhan tak redha, tidak akan dapat syafaat. Itulah dasar dalam hidup kita. Kita ni kok mana-mana tak usah duk arak lebih lah. Pemimpin ke, siapa dia ke, harta benda ke, jangan diharap. Tak boleh harap. Hak boleh harapnya hak yang diredai oleh Allah. Tu kita boleh harap. Jadi pemimpin ke, gapo ke, undang-undang ke, semua hidup kita ni, kalau barang tu Tuhan tak redha, itu celaka namanya, neraka namanya. Celaka dan neraka sekali. Hanya hak Tuhan redha dah. Nak suruh Tuhan redha, mesti ikut Quran Sunnah, ngikut ajaran Islam, ngikut ajaran Nabi. Hak tu yang Tuhan redha. Wa ridwanu minallahi akbar. Keredaan daripada Allah itulah yang paling besar sekali. Sebab tu dalam hidup kita ni kena tanya, barang ni Tuhan redha ke Tuhan tak redha? Betul ke tak betul dengan Islam? Halal ke haram? Kena tanya dulu. Dalam bab politik ke, bab ekonomi ke, bab gapo pada dunia ni, kena tanya haram halal dulu. Sebab kita terikat dengan keredaan Allah Ta'ala. Kalau manusia redha, setara mana orang pakat suka belaka, pemimpin suka kita, gotor orang suka, gotor suka, tapi tu redha ke tak? Kalau bos suruh orang yang redha kita, puas hati kita, tapi Allah Ta'ala tak redha, Tuhan tak puas hati, tak lagi. Sebab kemuncaknya keredaan Allah Ta'ala. Apa kata Allah, apa kata Rasul, itu hak kemuncak kita kena hormati. Setakat itulah dulu. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan dengan muslim. Minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bagi mereka yang berasa nak buat menambahkan lagi sedekah jariah dia, wakaf dia untuk diri dia ataupun untuk keluarga dia, orang tua dia, bolehlah masuk dalam tabung pembinaan masjid yang disediakan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka Ar-Rahman wa nad'uka Al-Barr Ar-Rahim wa nad'uka bi asma'ika al-husna kulliha ma 'alimna minha ma la na'lam wa nad'uka bismika al-a'zam wa nad'uka bi haqqi qawlika ud'uni astajib lakum wa nad'uka bi akhlasi a'malina wa nad'uka bi hubbika ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nad'uka bi kitabika al-'azim wa nad'uka bi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup, dan juga umat Islam yang akan datang selepas kami hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan segala apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami minta perlindungan daripada segala apa yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan segala kebaikan yang Engkau ketahui, dan kami minta perlindungan daripada segala kejahatan yang Engkau ketahui. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mentakdirkan segala apa yang berlaku dalam kehidupan kami ini. Ya Allah, kami memohon semoga Engkau menjadikan segala apa yang Engkau takdirkan kepada kami semuanya baik.
Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan kepada kami suatu takdir yang tidak baik, maka kami memohon dengan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, semoga akan mengubah takdir yang tidak baik itu dengan menggantikannya dengan takdir yang baik. Sesungguhnya Engkau yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan pada kami supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami belajar pada pagi ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Al-Quran dan matikanlah kami ini dengan Al-Quran. Berikanlah kekuatan pada kami supaya kami dapat membaca Al-Quran siang dan malam, dan supaya kami dapat menghayatinya di dalam kehidupan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan supaya kami dapat mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang menyukai apa yang disukai oleh Engkau dan membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati-hati kami ini condong dan cenderung pada kezaliman dan juga orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah mengenali kami dan menciptai kami daripada tidak ada langsung kepada ada, jadikanlah kami ini dapat mengenali Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa kasih dan sayang pada kami, jadikanlah hati-hati kami ini kasih dan sayang kepada Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mengingati kami dan tak pernah melupai kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa mengingati Engkau dan tidak melupai Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa berbuat baik kepada kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa berbuat baik dan berjasa kepada Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa bersama dengan kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa bersama dengan Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mendengar, melihat dan memantau segala gerak-gerik kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa sedar akan kewujudan Engkau, ketuhanan Engkau, ketuhanan Engkau, kerajaan Engkau dan segala apa yang ada pada Engkau, dan senantiasa sedar akan penglihatan Engkau, pendengaran Engkau dan pemantauan Engkau di dalam kehidupan kami ini. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa bertakwa di mana saja kami berada. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang memberi manfaat, iman yang mendalam, rezeki yang halal, anak yang saleh, keturunan yang baik, perniagaan yang berjaya dan kehidupan yang penuh berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah segala hajat kami, hajat keluarga kami, tunaikanlah hajat anak cucu kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat rakyat kami dan juga orang-orang di bawah tanggungjawab kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat orang-orang yang lemah di kalangan kami, anak yatim dan orang-orang yang miskin. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat orang-orang yang sakit di kalangan kami. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat orang-orang yang berhajat di dunia ini. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat saudara kami di Palestin. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat saudara kami di Palestin. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat saudara kami di Palestin. Berikanlah kekuatan kepada mereka supaya mereka dapat mempertahankan diri dan negara mereka dan berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah Zionis Yahudi yang zalim. Ya Allah, hancurkanlah Zionis Yahudi yang zalim. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam. Berikanlah kekuatan kepada para mujahidin di mana saja mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sajalah yang mengetahui berapa lama lagi kami berada di dunia ini. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari dunia ini sehingga kami telah berjaya menyelesaikan masalah kami dengan manusia dan membayar segala hutang-hutang kami dan menyelesaikan masalah kami dengan Engkau dan juga dengan hamba Engkau ya Arhamar Rahimin. Hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Akhirilah hayat kami ini ya Allah dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami itu salah satu taman dari taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Berikanlah kekuatan pada kami supaya kami dapat menjawab semua soalan mungkar dan nakir. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa dunia ini dihancurkan segala-galanya. Selamatkanlah kami semasa kami dibangkit dari kubur menuju mahsyar. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami berada di padang mahsyar. Naungilah kami ini ya Allah dengan naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kami dan naungan arash Engkau. Ampunilah dosa kami dan maafkanlah segala kesilapan kami dan kelemahan diri kami semasa kami dihisab di mahkamah Engkau. Hisabkanlah kami ini ya Allah dengan hisab yang sedikit dan ringan.
kesayangan. Berikanlah peluang kepada kami supaya kami dapat bertemu dengan pemimpin agung kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memperolehi syafaatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya di dunia ini, berjaya di akhirat nanti, berjaya menerima keputusan amalan kami dengan tangan kanan, dan berjaya meminum minuman di kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami melalui titian sirat yang sangat menakut dan menggerunkan kami. Selamatkanlah kami ya Allah daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau dan dapat bertemu dengan Engkau, serta dapat melihat wajah dan diri Engkau yang maha agung dan maha suci, serta memperoleh keampunan, kerahmatan dan keredaan Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami, bayarkanlah segala hutang kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, kuatkanlah segala kelemahan kami, sempurnakanlah segala kekurangan kami, jayakanlah segala usaha kami, lariskanlah perniagaan kami, satukanlah hati-hati kami, menangkanlah perjuangan kami dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keramat Al-Quranul Karim, dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.